Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT bersama dengan saya Syairul Islam. Pastinya hari ini kita bawakan kepada anda sedikit perbezaan mana kita akan bersiaran di Kementerian Pengajian Tinggi KPT di Presin 5 Putrajaya. Hari ini satu topik menarik kita akan bawakan kepada anda, yang mana kita akan ceritakan apa antara kejayaan KPT pada tahun 2021 dan apa di antara hala tuju yang bakal dirancangkan KPT bagi tahun 2022. Semuanya seketika nanti bersama dengan seorang figura yang kita akan bawakan kepada anda yang juga tuan rumah pada hari ini. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Lensa. Memperkasa agenda pendidikan tinggi negara satu tugasan yang nampak sukar, namun jika semua bersama dan semua pihak menggembling tenaga, pastinya ia mampu direalisasikan. Namun persoalannya, sejauh manakah memperkasaan ini dan juga apakah antara strategi hala tuju Kementerian Pengajian Tinggi dalam negara untuk melahirkan lebih ramai mahasiswa yang holistik dan juga mahasiswa yang mampu untuk melonjakkan nama Malaysia ke persada antarabangsa. Bersama kita pada hari ini untuk membincangkan topik memperhebat strategi melonjak kecemerlangan adalah Datuk Seri Abdul Razak Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum, Datuk Seri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau kita lihat segala apa yang berlaku pada tahun 2021-2022 yang baru saja beberapa hari ini, mungkin kita boleh mulakan dengan memberikan sedikit penerangan berkenaan dengan ekosistem pendidikan tinggi negara, Datuk Seri. Okay, terima kasih saudara Syairul kerana memberi peluang kepada saya dari KPT untuk berkongsi maklumat tentang ekosistem pendidikan tinggi di negara kita. Bila kita bercakap tentang ekosistem pendidikan negara, khususnya pengajian tinggi, kita memang dipertanggungjawabkan untuk melihat kepada all the agencies yang di bawah kita. Institusi pendidikan tinggi adalah universiti awam. Universiti awam di negara kita ada 20 dan kita ada juga IPTS, Institut Pendidikan Tinggi Swasta. Kita ada 435. Dan selain daripada itu, kita memainkan peranan juga untuk membina dan juga melahirkan tenaga-tenaga kerja yang berkemahiran. Yang ini kita ada Jabatan Pendidikan, Politeknik dan juga Kolej Komuniti. Dalam Jabatan Pendidikan, Politeknik dan Kolej Komuniti ini kita ada melibatkan 36 politeknik dan juga kita ada 105 kolej komuniti di negara kita. Kemudian selain daripada itu, yang saya nyatakan tadi, IPTA dan juga IPTS ni di bawah Jabatan Pendidikan Tinggi. Itu dua jabatan yang di bawah kementerian. Dan kita disokong ataupun dibantu oleh agensi-agensi lain seperti Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi atau ringkasnya AKEP yang bertempat di Enstek, Bandar Enstek. Kemudian kita ada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Walaupun PTPTN ini di bawah Kementerian Keuangan, tapi kita menjadi ahli dalam perbadanan ini yang mana ia melibatkan sumber pembiayaan kepada pelajar-pelajar yang mendapat pendidikan di pusat-pusat pengajian tinggi. Selain daripada itu, kita ada agensi kelayakan Malaysia ataupun Malaysian Qualification Agency yang sebagai badan tunggal yang menyila dan menyelaraskan jaminan kualiti akreditasi bagi pusat-pusat pengajian tinggi, sama ada
awam ataupun swasta. Dan satu lagi kita ada Education Malaysia Global Services. Ini salah satu agensi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang mana ia terlibat secara langsung untuk mempromosi negara kita untuk menarik pelajar-pelajar antarabangsa untuk belajar di negara kita. Dan kita berharap yang peranan ini akan membantu negara lah dalam melahirkan ataupun menghasilkan sumber pendapatan baru lah kepada negara dengan mensasarkan 250,000 pelajar asing yang akan datang dan belajar di sama ada di IPTA ataupun di IPTS di negara kita. Kemudian kalau kita lihat, kita ada juga Yayasan Sukarelawan Siswa YSS ringkasnya, yang mana ia ditubuhkan untuk menyokong aktiviti-aktiviti kesukarelawanan di peringkat Institut Pengajian Tinggi. Ini kalau kita lihat, mereka ni terlibat secara langsung dalam baru-baru ni dalam bencana banjir di beberapa negeri. YSS ini melibatkan IPT, melibatkan pelajar, tenaga pengajar, melibatkan juga pegawai dan kaki tangan di agensi itu sendiri. Baik. Kalau kita ikutkan tahun 2021, Datuk Seri adalah tahun yang penuh dengan cabaran. Macam mana dengan pencapaian KPT sepanjang tahun 2021? Kalau kita tengok dalam memang tahun 2021 ni tahun yang mencabarlah, bukan KPT saja, saya rasa melibatkan agensi dan juga kementerian-kementerian yang lain. Betul. Because tahun 2021 adalah yang mana kita dikejutkan di seluruh dunia dengan pandemik COVID-19. Jadi apabila ini berlaku, banyak sekatan-sekatan ataupun halangan-halangan yang menyebabkan kita tidak boleh melaksanakan tugas dan kerja kita secara normal. That's why kita lihat kita terpaksa bekerja secara new normal. Jadi dalam tempoh 2021 ni, salah satu perkara yang agak mencabar di KPT adalah pembelajaran dan pengajaran, yang mana secara fizikalnya, yang mana proses ni berlaku secara fizikal sebelum ini, kehadiran pelajar dan tenaga pengajar ataupun pensyarah secara fizikal, tetapi disebabkan oleh pandemik ini menyebabkan proses itu tidak boleh berlaku secara yang selama ini kita amalkan. Jadi proses yang kita buat adalah secara pendigitalan ataupun kita secara virtual. Ya, ini menyebabkan kita telah merancang untuk melancarkan satu plan digital pendidikan yang mana kita akan laksanakan dalam pertengahan tahun ini, yang kita jangka akan melibatkan keseluruhan kos dalam 4.4 bilion lah, yang mana kita akan transform kemudahan-kemudahan yang ada di IPT. Betul. Yang melibatkan 20 IPT lah, dan pembelajaran itu boleh dibuat secara virtual di masa-masa yang akan datang. Baik. Banyak lagi lah yang lain-lain yang boleh saya kongsi, macam kolaborasi yang strategik dengan pihak-pihak luar, di mana baru-baru ini kita terlibat dalam Expo Dubai dalam aspek pendidikan lah. Kita diberi tanggungjawab untuk menarik lebih ramai lagi lah pihak-pihak daripada luar untuk terlibat sama, dan beberapa MOU telah ditandatangani di antara pihak kita, pihak UA ataupun institusi awam dengan pihak institusi di luar negara. Baik. Itu antara beberapa perkara lah yang boleh saya nyatakan cabaran kita pada tahun 2022. Banyak lagi sebenarnya. Baik, kalau kita ikutkan sedar tak sedar, Datuk Seri, kita dah 2 tahun negara kita dilanda dengan kemelut COVID-19, kemelut ekonominya, namun dicampur lagi dengan bencana banjir yang baru berlaku bulan lepas. Dan bagaimana tanggungjawab KPT sebenarnya dalam menjaga kesejahteraan dan juga keselamatan mahasiswa di kampus? Kita terlibat secara langsung dengan pelajar, dan saya rasa dah diumumkan pada tahun 2021
berdasarkan bajet yang telah diluluskan di peringkat Kementerian Kewangan, kita pun diberikan bajet tertentu yang mana berdasarkan bajet yang diberikan itu, apa yang boleh kita bantu kepada golongan yang terkesan. Jadi dalam hal ini yang terkesan adalah pelajar. Jadi matlamat atau objektif utama kita adalah dari segi keselamatan pelajar. Jadi apa yang kita buat, yang pertama kita ada inisiatif Food at Campus, yang mana kita telah di KPT telah ataupun telah disburse sebanyak 470,000 voucher makanan secara percuma kepada golongan yang memerlukan, khususnya B40. Kemudian kita ada VAC to Campus, maknanya vaccination kita lakukan di kampus yang melibatkan bukan setakat pelajar saja, tetapi termasuk juga tenaga pengajar dan juga bukan tenaga pengajar ataupun petugas-petugas yang bukan terlibat secara langsung sebagai pengajar di universiti itu sendiri, yang mana kita anggarkan 1.1 juta penerima faedah ataupun terdiri pelajar, bukan pelajar, sekurang-kurangnya mendapat satu vaccination. Yang ini telah kita laksanakan. Kemudian kita juga telah membekalkan 1.2 juta unit RTK untuk dibekalkan kepada universiti-universiti untuk dibuat saringan kepada pelajar sebelum mereka hadir ke kelas ataupun hadir kuliah. Baik. Apa antara inisiatif utama KPT sepanjang tahun 2022 yang ingin Datuk Seri kongsikan pada hari ini? Kita dalam amanat yang berhormat Menteri KPT pada hari Senin lepas, kita memfokuskan kepada apa yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, iaitu post pandemik ini adalah untuk kita membantu negara pemulihan ekonomi. Jadi apa yang kita boleh buat di KPT ini, kita berfokuskan pada 3. Yang pertama, pengukuhan ekosistem pengajian tinggi dan memperkasakan TVET. Dan yang ketiga, pengupayaan pendidikan swasta sebagai satu industri. Kalau kita lihat dari segi pengukuhan ekosistem ini, kita ada strategi-strategi yang telah ditetapkan. Antara yang telah saya nyatakan tadi, plan pendigitalan itu salah satu. Kemudian kebolehpasaran graduan. Ini penting. Kalau kita lihat graduan yang dilahirkan daripada institusi pengajian tinggi ini, kalau mereka tidak bekerja akan jadi isu juga di peringkat negara dan juga di peringkat masyarakat. Kemudian jaringan kolaborasi yang strategik melibatkan pihak luar ataupun pihak swasta, rakan-rakan strategik kita lah. Kemudian kesejahteraan komuniti, apa peranan IPT dalam merakyatkan ataupun komuniti di peringkat kawasan di mana IPT itu berada. Mereka bukan terlibat sama dalam hal-hal berkaitan kebajikan, pembangunan dan sebagainya. Itu antara perkara yang boleh saya kongsilah. 7 strategi utama itu saya kira sangat mampu untuk dicapai oleh KPT sendiri. Dan mungkin Datuk Seri boleh uraikan sedikit berkenaan dengan 7 strategi utama KPT itu sendiri. Daripada 7 itu, yang pertama kita lihat mengukuhkan ekosistem kampus yang selamat. Yang ini kita telah minta supaya setiap universiti ini come up with the model pengurusan risiko dan komunikasi dan juga komunikasi krisis. Yang ini dalam hal ini Universiti Putra Malaysia telah berjaya membangunkan modul komunikasi risiko dan krisis bagi IPT. Dan ini diadaptasi di IPT masing-masing. Itu satu. Dan juga untuk ekosistem kampus yang selamat ni mengambil kira juga infrastruktur dan kemudahan kepada golongan OKU, dan juga membangunkan perkhidmatan kesihatan mental di IPT. Because kita lihat ni akan terkesan kepada pelajar-pelajar bila pandemik demikian. Kemudian memperkukuh kebolehpasaran graduan. Saya nyatakan tadi, kita ada 2 inisiatif, iaitu penjana KPT CAP dan juga program KPT PACE.
Yang ini diperhebatkan dan diteruskan untuk tahun 2022 ini, yang mana pihak training provider menyediakan latihan untuk upskilling dan reskilling kepada graduan-graduan kita, dan yang mana dia diberi jaminan selepas menghadiri kursus tersebut, mereka ni akan dijanjikan tugas ataupun jawatan tertentu, kemudian kolaborasi rakan strategik, kemudian kesejahteraan komuniti, kemudian mempersadakan kecemerlangan institusi, menyemarakkan semangat hashtag kita KPT Prihatin. Ini pun kita teruskan dalam fokus kita untuk tahun 2022. Saya kira kalau untuk huraikan segala 7 strategi utama KPT itu sangat mengagumkan untuk kita dengarkan bersama. Dalam tempoh yang saya PT ni mungkin kita kena buat slot kedua tu Sri. Yeah. Tapi isu utamanya berkenaan dengan kebolehpasaran graduan yang sehingga kini saya kira sangat menjadi buah mulut rakyat. Apa antara sedikit inisiatif yang telah KPT bawakan bagi memastikan tahap pengangguran mahasiswa ni dapat diminimumkan, Dr. Sri? Okey, selain pada 2 inisiatif tadi yang penjana KPT CAP dan juga KPT PACE tadi, yang saya nyatakan training provider menyediakan training dan diberi jaminan supaya mereka menghadiri kursus atau latihan tersebut, mereka akan mendapat pekerjaan. Itu satu jaminan kepada training provider. Itu yang sedang kita laksanakan dan masih diteruskan. Satu lagi, kita menggalakkan program keusahawanan di universiti awam. Program keusahawanan ini dengan wujudnya unit ataupun bahagian di setiap universiti awam ini, bahagian ataupun unit usahawan. Yang mana mereka pelajar-pelajar ini, selain mereka belajar di luar bidang bukan keusahawanan, tapi mereka berminat untuk terlibat dalam bidang keusahawanan, diberikan peluang untuk mereka menghasilkan produk ke, perkhidmatan ke, bekalan, yang mana selepas mereka menamatkan pengajian mereka di universiti, mereka boleh menceburkan diri dalam bidang keusahawanan atau perniagaan. Ini memang berterusan, dan ada juga kita lihat seperti pembangunan keusahawanan graduan wanita. Yang ini kalau kita lihat di Imperial College di London, kita ambil the template itu untuk kita cuba juga very spesifik untuk yang graduan wanita lah. Dan kita hendakkan ekosistem di mana akan ada kreatif dan juga inovatif punya pemikiran untuk entrepreneur yang akan dilahirkan daripada universiti-universiti tersebut. Bila bercakap berkenaan dengan keusahawanan ni, saya terfikir berkenaan dengan kemahiran, dan juga kalau kemahiran ni saya teringat dalam ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri pada pembentangan Rancangan Malaysia ke-12 yang menyatakan pemerkasaan TVET. Yang mana TVET ni sehingga kini apa antara perancangan KPT berhubung dengan perkara TVET ni, Datuk Seri? Okey, bila kita bercerita tentang TVET, dia melibatkan bukan setakat KPT saja. Melibatkan tak silap saya 11 kementerian atau agensi yang terlibat secara langsung. KPT salah satu core kementerian bersama dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Sumber Manusia, dan tetapi kita menjadi urustia kepada Majlis Tinggi Negara, yang mana Majlis Tinggi Negara akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Apa yang kita terlibat, because di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ini kita ada college community dan juga politeknik. Begitu juga kalau kita lihat di bawah Kementerian Pendidikan, mereka ada sekolah vocational yang melahirkan pelajar-pelajar yang berkemahiran, termasuk juga kita. Begitu juga dengan universiti-universiti kita yang melibatkan universiti teknikal seperti UTM, Universiti Teknologi, UTHM yang menghasilkan graduan-graduan teknikal. Jadi disebabkan banyak pihak yang terlibat dalam urusan TVET ini, majlis ini kita sebagai urustia kita akan koordinat dari segi dasar agar tidak ada duplikasi dari segi peranan dan juga tugas antara satu-satu kementerian. Ini yang paling penting lah.
Baik, Datuk Seri, kalau kita ikutkan pada sekarang ini dah berada di penghujung rancangan, mungkin ada sedikit kata-kata akhir sebagai penutup temu bual pada hari ini. Apakah antara harapan Datuk Seri berhubung dengan aspirasi Kementerian Pengajian Tinggi bagi tahun 2022? Datuk Seri. Ya, dari segi aspirasi atau harapan KPT, saya rasa tidak lari daripada apa yang telah dibentangkan dalam ucapan amanat Yang Berhormat Menteri KPT baru-baru ini, iaitu KPT khususnya yang IPT di bawah kita, sama ada Universiti Awam ataupun swasta, iaitu IPTS, hendaklah melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran yang tinggi yang boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ni boleh menyumbang kepada pemulihan ekonomi negara dengan adanya graduan-graduan yang kreatif dan inovatif lah yang saya nyatakan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa fokus IPT ini untuk membantu pemulihan negara dalam masa yang singkat ini adalah untuk menarik lebih ramai pelajar-pelajar antarabangsa untuk datang ke negara kita dan belajar di sini, dan mereka akan spend duit dan bawa duit ke negara kita, dan itu salah satu urusan yang secara langsung untuk membantu negara yang boleh KPT sumbangkan untuk pemulihan ekonomi negara. Baik, terima kasih. Kita ingin ucapkan kepada Datuk Seri Abdul Razak Jaafar kerana sudi bersama kita pada hari ini dan membincangkan berkenaan dengan memperhebat strategi melonjak kecemerlangan. Moga-moga apa yang ingin dicapai itu dapat dicapai dengan hasil yang lumayan, dan semoga apa yang ingin direalisasikan itu dapat dengan cepat, dan juga moga-moga dapat sinar dalam masa yang akan datang nanti, Datuk Seri. Terima kasih kita ingin ucapkan pada penonton Lensa IPT. Kita akan kembali selepas ini dan terus setia bersama Lensa IPT. Ekosistem marine termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemeliharaan ekosistem marine di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemeliharaan ekosistem marine. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marine. Saudara, hasrat Kementerian Pengajian Tinggi adalah sangat murni, iaitu strateginya untuk memperkukuh sistem pendidikan dalam negara dan untuk memperkayakan lagi graduan mahasiswa untuk bersiap sedia, bersiap siaga dan berdaya saing dalam masa yang akan datang. Namun, jika tidak dipraktikkan oleh mahasiswa itu sendiri, apakan daya? Itu hanyalah impian yang sia-sia. Jadi ayo kita bangkit untuk merealisasikan segala hasrat bagi memperkasa agenda pendidikan negara. Saya Syarul Islam dari IPT. Assalamualaikum dan kita berjumpa.